Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini ialah mungkar dicegah, hidup berkat. InsyaAllah kita cuba elak kemungkaran, InsyaAllah hidup kita berkat. Okey, kita tengok hadis. Okay, hadis tu cakap, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Man ra'a minkum munkar falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa zalika ad'af al-iman. Maksudnya, daripada Abu Sa'id Al-Khudri dia cakap, apabila kita melihat kemungkaran, bila kita melihat kemungkaran, hendaklah kita ubahnya dengan tangan. Yang kedua, kita hendaklah ubahnya dengan lidah. Dan yang ketiga, hendaklah kita ubah dengan hati. Okey. Jadi, yang pertama tadi adalah kita ubah dengan tangan. Yang kedua, kita ubah dengan lidah. Yang ketiga, kita ubah dengan hati. Kalau awak tengok dengan tangan, di dalam hadis daripada falyughayyir biyadihi. Okey. Yadun maksudnya tangan. Okey, dengan lidah apa? Okey, kita tengok dengan lidah. Dengan lidah adalah fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Lisan adalah lidah, dan manakala dengan hati, dalam hadis tu adalah fa bi qalbihi. Kadang soalan tanya tau. Ambil perkataan garis, awak huraikan. Jadi daripada fa'illam yastati'u. Apabila awak tidak mampu. Jadi apa maksud ubah dengan tangan? Adakah bila awak tengok kemungkaran, awak pergi lempang kawan-kawan awak? Ataupun awak pergi tengok kemungkaran, awak pergi tengok kejahatan, awak pun pergilah menyumpah-nyumpah seranah kawan awak ya. Awak pergi tengok kawan-kawan awak pergi mencuri, awak pergi tengok kawan-kawan awak escape. Celaka, hawa. Jahatnya mulut. Bukan macamnya, bukan. Jadi kita tengok satu persatu apa yang dimaksudkan dengan tangan, dengan lidah dan dengan hati. Kita si boleh hana orang, kita si bolehlah tangan-tangankan orang sukati. Okey. Jadi kita pertama sekali kita tengok maksud mungkar dulu. Dari segi bahasa, perbuatan atau perkataan yang mesti perbuatan dan yang juga adalah perkataan. Sama ada awak buat ataupun awak sebut yang dianggap buruk oleh akal yang sihat. Yang mesti daripada akal yang sihat. Secara automatik lah, bila awak tahu benda yang buruk, maka benda yang mungkar lah. Okay, dari segi istilah, dekat istilah tu apa yang saya nak awak buat, mesti ada poin penting. Satu, mesti ada perkataan, perbuatan, perkataan yang bukan diteguh, ditegah. Yang ditegah oleh syarak, 3, atau melanggar perintah Allah, nombor 4. Okey. Perbuatan, perkataan ditegah oleh syarak, melanggar perintah Allah. Yang mesti ada 4 perkara tu. Sama ada perkataan atau perbuatan yang dilarang oleh syarak ataupun melanggar perintah Allah. Syarak tu adalah garis panduan hidup Islam. Okey? Awak buat anak panah, tulislah garis panduan hidup Islam. Jadi bagaimana kita nak menangani? Yang pertamanya adalah melalui ilmu ibadah. Okey, itu adalah perkara penting kita nak elak kemungkaran. Oleh itu kita hendaklah berusaha melaksanakan ibadah wajib. Jadi kita pertama sekali lah pernah dengar bila kita nak ubah hidup kita, pertama sekali kita buat adalah kita ubah solat kita. Kita kena buat ibadah wajib dulu dan banyakkan ibadah sunat serta membersihkan hati dengan berzikir. Simple berzikir adalah awak istighfar lah. Astaghfirullahalazim. Jadi bila kita beristighfar, insya-Allah lah. Apa yang saya nak pesan adalah bila kita istighfar, kita sedang buka satu pintu yang dapat difikir oleh akal fikiran. Allah akan buka jalan untuk kita. Istighfarlah banyak-banyak. Kita ada masalah, awak istighfar banyak-banyak. Okey, hukum. Bila sebut hukum, ni ada 5 benda ya. Wajib, sunat, makruh, haram. Hukum menangani kemungkaran. Okey. Jadi, apa hukumnya? Hukum menangani kemungkaran adalah wajib. Sebenarnya punya wajib.
Wajib bagi setiap Muslim menangani kemungkaran, mengikut apa benda tu. Slide tu mana salah? Ya, sekejap cukup. Okay, salin sampai situ je lah. Jadi, macam ni bila kita tengok kawan kita buat jahat, sesungguhnya kita tengok kawan kita buat jahat, kita wajib menanganinya. Apa maksud menangani? Menangani maksudnya kita elak. Macam ni kita nak elakkan daripada kemungkaran itu terus terjadi. Jadi macam kita fikir logik lah. Mungkin kita ada kuasa, kita boleh elaknya. Sama ada contohnya lah. Awak pergi tengok kawan awak merokok pun, awak rasa dikit awak hebat kah apa semua. Awak teruslah anaknya. Padahal oi, cuma merokok oi. Berdosa. Tapi mula awak rasa shy sikit kah, awak rasa malu-malu kucing kah, awak segan-segan kah? Jadi macam ni kita nak buat yang atutlah yang kita nak belajar. Cara menangani kemungkaran. Okey, walau bagaimana sekalipun kita nak menangani kemungkarannya, ada caranya, iaitu secara berhikmah. Apa maksud cara berhikmah? Berhikmah yang awak anak panah, ini lebih kepada kita tegur seseorang, kita nak elak kemungkaran, kita buat dengan cara yang sopan. Kita tidak memalukan kawan kita tadi. Contohnya lah, ada kawan kita tadi yang pergi mencuri, kantoi kat kita yang pergi curi duit cikgu. Kita boleh pergi viral-viralkannya. Awak tengoklah zaman sekarang suka segila nak viral-viral orang. Ia bukan teguran yang berhikmah. Iaitu kita hendaklah menggunakan pendekatan yang betul, sesuai dan berkesan. Macam kita lah, bila kita buat salah, orang pergi jajar kejahatan kita, orang pergi cerita kita punya jahit, kita suka kan? Jadi sebab ialah, bila kita nak tangani kemungkaran, kita nak tegur kawan kita, mestilah dengan cara yang baik. Okey, yang pertama tadi, bila awak tengok anak, 1, dengan tangan, 2, dengan hati, 3, dengan lisan. Jadi apa yang kita maksudkan ubah dengan tangan? Bukannya awak pergi lempang kawan awak ya. Okey, tangan dalam erti kata lain adalah dengan menggunakan kuasa. Apa maksud kuasa? Awak boleh tulis lagi. Kita menggunakan jawatan. Tapi sebagai budak-budak macam awak tu, apa yang kita ada? Mungkin awak adalah ketua kelas. Mungkin awak adalah ketua pengawas. So, awak guna kuasa awak. Sebab kadang-kadang cikgu bagi kuasa. Cakap kat guru tingkatan, okey, mun ada pelajar sekian-sekian, sila maklumkan kepada saya. So, awak gunakan kuasa awak. Suatu hari kelak awak jadi bekerja, awak ada kuasa kah, awak jadi CEO kah, pastikan bila kita ada kuasa, kita ada jawatan, kita guna kuasa jawatan kita dengan betul. Sebab apa? Sebab kita boleh mengeluarkan arahan-arahan. Kemampuan dan bidang kuasa. Ialah kita ada bidang kuasa, kita panggil bidang kuasa. Boleh saya tanya dengan awak, kita tu hanya orang biasa, kita mengeluarkan arahan. Biasa orang semua dengar lah, yang ada kuasa je. Contohnya lah, macam awak tiba-tiba lah, awak padah dengan kawan awak, esok bak handphone. Bolehkah kita cakap macam ni? Tapi bila cikgu cakap, sebab cikgu ada authority. Cikgu ada bidang kuasa. Nak bahasa canggih sikit, authority lah kuasa. Sebab ialah kita mesti ubah dengan tangan. Selagi kita ada kuasa, insya-Allah kita boleh. Tapi dalam hadis tadi, fa'ilam yastati'u, apabila kita tidak mampu, kadang-kadang kita tok ketua kelas, kita tok pengawas, tapi kita malu. Kita rasa macam takut saja. Kelak kawan padah, kau mentang-mentang pengawas, kita pun jadi takut. Maka cara kedua adalah kita ubah dengan hati. Apa sifat hati? Hati tu dekat dalam diri kita. Hanya kita je yang tahu, hanya Allah je yang tahu. Jadi apa yang kita perlu buatlah adalah kita membenci dan menjauhi perbuatan tersebut. Contohlah, kawan kita pergi escape, tapi kita mampu nak tegur, nak ubahnya dengan tangan. Apa yang kita buatlah adalah kita benci dalam hati. Okey. Yang ketiga, lisan. Sebenarnya tadi, apalah benda tu saya ikut urutan. Hati adalah yang ketiga, selemah-lemah iman. Okey, hati, kita tegur dengan hati selemah-lemah iman. Sebab kita mampu. Yang kedua tadi dengan lisan. Okey, lisan maksudnya kita tegur direct, kita nasihat direct, kita larang direct. Tengok kawan kita escape, kita, woi, jangan escape, woi. Contohnya lah. Jadi kita berani nak tegur. Tapi bila kita mampu, barulah kita pergi ke lisan. Ke hati. Kita mampu, apakan daya,
Kita pendam je, tapi kita membenci kejahatan tersebut. Okay, sebagai umat Islam, apalah yang kita dapat lihat daripada hadis mencegah kemungkaran dengan kuasa atau kemampuan yang ada. Contohnya, kita sebagai pengawas. Okay, menangani kemungkaran sama ada dengan lisan atau tulisan. Sama ada kita tegur atau nasihat secara direct ataupun kita tulislah. Mungkin sebab itulah saya cakap awak ada Instagram, awak ada Twitter, awak ada Facebook, tulislah perkara yang baik-baik. Esok-esok kita mati dalam keadaan kita tulis perkara yang baik. Kemudian membenci kemungkaran tersebut dalam hati. Kita si mampu nak tulis, takut kita tak sentiasa rasa kena anuk. So kita semai dalam hati kita si suka perkara-perkara mungkar, insya-Allah. Okey, boleh faham? Jadi kesimpulannya lah, itulah yang kita perlu buat. Bila kita tengok kemungkaran, kita mesti tegur. Kita si boleh diam. Kawan kita buat salah, kita mesti buat sesuatu. Okey? Itu sahaja setakat ini. Jika ada soalan, awak boleh ajukan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.